ia tidak ada kaitan dengan belanjawan pun. Tapi saya minta kerajaan membuat pertimbangan. Kerana saya bimbang takut nanti syarat ini menjadi seperti mana syarat Puteri Gunung Ledang kepada Sultan Melaka ketika Sultan Melaka meminangnya. Dalam isu pengeluaran KPSP dan moratorium, suka saya menarik perhatian kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang berdepan dengan situasi kemarau. 7 tahun kemarau dan 7 tahun waktu di mana Mesir pada masa itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Ketika berlakunya 7 tahun kemarau, kaedah Nabi Yusuf sebagai Menteri Keuangan Mesir pada masa itu ialah meminta supaya makan apa jua yang telah pun diperuntukkan pada 7 tahun sebelumnya, illa qalilan mimma tuhsinun. Ini dalam Al-Quran sebut. Kecuali sedikit hendaklah disimpan untuk simpanan pada masa depan. Ya, kita menghadapi suasana krisis begitu teruk pada masa ini. Tetapi ini bukan masa untuk kita menghabiskan semua simpanan yang kita ada. Saya setuju dengan auto moratorium pada semua seperti sebelum ini untuk meningkatkan pendapatan boleh guna, tetapi kerajaan perlu pertimbangkan bantuan kepada bank bagi mengimbangi perniagaan melalui geran-geran pembiayaan yang lebih banyak dan besar. Institusi bank di Malaysia sedikit berbeza strukturnya. Kita bukan seperti Amerika dan negara kapitalis mutlak yang menswastakan bank kepada individu kaya. Kebanyakan pemilik bank di Malaysia adalah institusi rakyat. Kerugian akan menjejaskan dividen kepada rakyat dalam bentuk pelaburan dan menjejaskan GDP. Soalnya jika kerajaan ingin memberikan grant, dari mana pula kerajaan mendapatkan sumbernya? Oleh itu, saya menyokong penuh bantuan pembayaran bersasar yang dilaksanakan mulai 1 Oktober yang lepas, di mana program ini adalah lanjutan daripada moratorium pinjaman secara automatik yang telah dilaksanakan sejak April hingga September. Bantuan bersasar ini adalah lebih menepati keadaan dan keperluan rakyat di samping mengekalkan kestabilan sektor keuangan di Malaysia. Sungguh pun ramai berharap moratorium automatik dilaksanakan. Semula, kita harus mengambil kira apa berlaku dalam industri keuangan, iaitu kerugian modifikasi bersih, net modification loss, yang diumumkan berkadaran dari 1 juta ringgit Malaysia sehingga 498 juta ringgit Malaysia untuk 8 buah bank. Maybank, Public Bank, CIMB, HB Bank, Hong Leong, Alliance Bank dan Afim Bank berhad. Sekiranya kita memberikan moratorium secara automatik, kita tidak akan dapat melihat keberkesanan bantuan kepada golongan sasar yang sepatutnya, lalu menyebabkan ketirisan bantuan dan pembaziran sumber yang ada. Saya menyokong supaya bantuan moratorium ini ialah secara bersasar tetapi mudahkan dari sudut penentu kesahan terhadap golongan yang memerlukan. Jangan dipayahkan birokrasinya, jangan dipayahkan soal penentu kesahan. Walaupun kita yakin ramai perlukan moratorium, tetapi saya yakin bahawa ada lagi yang tidak memerlukan moratorium pun kerana data yang ada pada kerajaan ada juga yang menolak moratorium ini kerana hujah mereka perlu tetap membayar pinjaman kepada bank. Jadi luaskan bantuan ini dan permudahkan penentu kesahan. Jangan diperbayahkan dengan diminta dokumen itu dan ini, perlu dibuat pengesahan yang melalui pelbagai birokrasi. Ini pendirian kami, ini pendirian saya yang berdiri di sini untuk menyatakan tentang isu moratorium. Begitu juga dalam KPSP, dan saya menonton wawancara bersama Yang Perdana Menteri dalam sesi temu buah dalam program televisyen Astro Awani beberapa malam yang lepas. Kata Yang Perdana Menteri, kalau apa yang saya faham, bahawa kalau dilaksanakan moratorium ini adalah beban yang akan terbeban kepada pihak bank dan bukannya kepada pihak kerajaan. Artinya moratorium ini boleh dilaksanakan. Cumanya saya cadangkan ia bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan berdasarkan spesifikasi atau ciri-ciri yang tertentu. Begitu juga dalam isu KPSP, seorang yang terkesan boleh memohon pengeluaran RM500 selama 12 bulan. Perkara ini bagi saya justify kerana kita juga perlu pertimbangkan survival bukan sahaja hari ini dan esok, bahkan masa depan rakyat dalam keadaan ekonomi yang masih tidak menentu. Kementerian Keuangan sendiri menjelaskan bahawa 32% daripada jumlah pencarum dalam KPSP mempunyai baki purata sebanyak RM1,000 sahaja dalam akaun satu, manakala 10% hanya punya purata baki dalam akaun satu sebanyak RM5,000. Jadi di sini kerajaan masih ada ruang, saya kira, untuk pertimbangkan cadangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli parlimen. Cuma apa saya sebut balik pada prinsip tadi, ini bukan masa untuk kita menghabiskan semua simpanan. Cuma apa yang saya faham bahawa isu KPSP dan moratorium ini tidak berkaitan dengan belanjawan. Ia dua perkara yang tidak ada kaitan secara langsung maksud saya dalam belanjawan. Kerana belanjawan hanyalah membincangkan pendapatan yang kita ada dan juga bagaimana kita membelanjakan pendapatan tersebut. Jadi KPSP dan moratorium ini isu polisi yang kerajaan boleh umumkan pada bila-bila masa sahaja.
Mungkin saya sedikit berbeza dengan ahli-ahli parlimen yang lain yang lebih senior, tetapi pada saya meletakkan syarat sokongan untuk belanjawan ini dengan supaya kerajaan mengumumkan polisi segera dalam isu kedisiplinan EPF dan moratorium ini, saya kira adalah merupakan satu syarat yang agak janggal, kerana syarat ini ia tidak ada kaitan dengan belanjawan pun. Tapi saya minta kerajaan membuat pertimbangan, kerana saya bimbang takut nanti syarat ini menjadi seperti mana syarat Puteri Gunung Ledang kepada Sultan Melaka ketika Sultan Melaka meminangnya, diminta dibuat jambatan daripada istana ke Gunung Ledang, 7 mangkuk darah nyamuk, 7 sekian-sekian, tetapi syarat itu bukan dengan tujuan untuk pinangan itu diterima, tapi signal bahawa pinangan itu ditolak. Jadi pada saya bahawa kita menyokong tanpa syarat, tetapi dalam masa yang sama kita berikan satu cadangan kepada kerajaan supaya kerajaan mengumumkan polisi ini dengan seberapa segera.